Okay, alright. Assalamualaikum. Hari ni aku nak bersembang dengan korang. Kita nak bercakap pasal Barcelona. Macam kita nampak transfer player dekat Barcelona untuk 3-4 tahun ni dah semakin mengarut dah. Dan juga berita yang mengejutkan beberapa minggu lepas. Bartomeu, board director di Barcelona tu, dia secara rasminya meletak jawatan as a board director, dan adalah beberapa spekulasi yang mengatakan sebab dia tak nak lepaskan Messi lah, kewangan Barcelona dah semakin mengarut lah, macam-macam lagi lah, aku tak tahu. So, untuk video kali ni aku nak share dengan korang ada 7 transfer player yang mengarut di Barcelona sepanjang tempoh pemerintahan Bartomeu di Barcelona lah. Ok, untuk player yang pertama adalah Malcom. Seperti mana kita tahu, kes dia orang hijack yang sepatutnya dia transfer ke AS Roma, dah sampai dah dekat airport, lepas tu flight delay, Barcelona last minute call, dia orang transfer, dan itu merupakan kisah sedih dekat AS Roma. So bila Malcom ni main dekat Barcelona, dia main satu season je. Ini sebenarnya antara goal scorer ke. Ok, tak apalah, yang tu tak tepi dulu sebab yang tu pun bukan antara perbelanjaan besar yang Barcelona buat. Ni player yang kedua ni yang Barcelona belanja sampai 100 juta lebih, tapi end up lain pula jadi dia, iaitu Ousmane Dembele. Cerita pula pasal Ousmane Dembele ni, dulu sebelum dia masuk Barcelona, dia punya on form dekat Dortmund tu, lain macam. Muhammad ni power gila dia ada dribble, dia ada speed, goal scorer. Jadi Barcelona dah ambil keputusan lepas dah jual Neymar dengan harga penjualan yang paling tinggi. Tapi bila sepanjang kerjaya dia dekat Barcelona, Barcelona sendiri dah keluarkan statistik yang mengatakan sepanjang tempoh dia dekat Barcelona, daripada dia masuk dulu, dia dah miss 80 game disebabkan injured saja. 80 game bukan 80 hari. Dia ni nak katakan power, memang power, tapi dia punya injured tu pun sama power dengan power dia. Dah sampai 80 game injured dengan gaji yang tinggi, pembelian yang mahal, takkan rasa rugi balik kan? Dan ini nak kata rugikan sangat, tak adalah rugi sangat kan. Hari tu jual Neymar 200 lebih, lepas tu beli dia dengan 100 lebih, so ada bilion lagi 100 lebih, 100 juta lebih ni dia orang buat apa? Dia orang beli pula untuk player yang ketiga ni. Siapa nama dia? Iaitu Philippe Coutinho. Dia beli yang daripada Liverpool dengan harga 142 juta. Cerita untuk Coutinho ni pula, selepasnya si Iniesta tu bersara, dengan harapan dia bolehlah main di midfield dan juga left wing. Kononnya penggantilah Iniesta ni kan. Masuk season pertama tak berapa menjadi tu satu, at least lah mungkin dia kurang diberikan peluang kan. Lepas tu pula boleh letak kat bench pula lama. So bila dah lama duduk dekat bench, bagi main pun kau tak perform, Barcelona dengan senangnya diorang pergi bagi loan dekat Bayern Munich. Kau belanja besar tau untuk dia, tapi kau bagi loan dekat orang lain. Kau tak gunakan apa yang kau dah spend banyak ni. Apa yang jadi? Pergi bagi dekat kelab lain, kelab tu build up dia kau tengok itu dah kena 8-2. Coutinho tu siap skor, siap assist lagi, padam muka. Ok, untuk player yang keempat ni aku tak nampak langsung ke mana hala tuju Barcelona dan kenapa, sebab apa dia pergi beli player ni. Siapa nama player ni? Iaitu Braithwaite. Sepanjang Braithwaite ni masuk Barcelona dengan performance presentation dia hari tu, first day dia masuk, juggling bola pun aku tengok macam okey tak okey, tapi tak apalah, benda tu tak tepilah. Bak timbang bola dulu Dembele pun mana dia timbang bola, time dia present dulu. So bila dah habis satu season dengan Barcelona ni, aku langsung tak nampak benda positif dia dan juga apa yang impact dia boleh berikan dekat Barcelona lah. Mungkin dia cuba nak tunjukkan, dia nak provekan something yang dia ni boleh stay kat Barcelona. Antara dia yang paling ketara baru-baru ni lepas je Suarez keluar pada Barcelona, sekarang dia yang pakai nombor 9. Kau kena jaga-jaga. Kau duduk kat kelab besar ni, bila kau pakai main nombor yang besar, orang expect kau besar. So lepas ni kau pakai nombor 9, kau pakai nombor Luis Suarez, kau kena main se-perform macam mana Suarez perform dulu lah. Ok, next kita proceed kepada player yang kelima. Ini bukan seorang player, tapi dia actually dua player, dia mana swap di antara Arthur dengan Pjanic. Swap antara Arthur dengan Pjanic ni, bukannya nak kata fans Barcelona pun marah, bukan fans Barcelona pun dia nampak gila. Mana logiknya kau swap antara player muda umur 20 lebih dengan player 30 lebih? Dan swap ni memang terang-terang nampakkan memang Barcelona nakkan duit. Sebab apa? Barcelona lebih mendapat untung iaitu lebih kurang 12 juta. Dan kalau tengok dari aspek umur pula, memang betul Pjanic ni memang dah banyak season dengan Juventus. Bila dah banyak season, of course lah banyak pengalaman. Tapi bila nak tengok umur si Arthur ni pula, dia still lagi umur 20 lebih. So at least kalau kata kau build up dia betul-betul dekat Barcelona, mungkin dia boleh perform untuk future Barcelona. Aku terjumpa satu artikel bila mengatakan dan di mana Arthur ni diorang boleh comparekan dengan Iniesta. Cara dia dribble bola pun, cara dia hantar bola pun, antara boleh menjadi creative playmaker dekat Barcelona. Dan juga satu lagi korang kena tahu, dia pun dapat collab daripada Brazil lah. Dia ni adalah international player. And then memang nampak sangat Barcelona ni nakkan duit, dia pergi swap budak muda dengan budak tua. Barcelona still lagi ada defensive midfielder iaitu Sergio Busquets. Dia still lagi on form. Kenapa kau nak beli player yang sama sedangkan kau dah ada player yang on form? Aduh,
Okey, untuk transfer player yang ke-6, ini actually ada 3 player tapi disebabkan poin sama, aku sekalikan lah. Still ada pengalaman dan juga skill individu masing-masing lah, dan boleh dijadikan sebagai first 11 untuk Barcelona. Tetapi aku tak faham kenapa dia pun kena jual. Siapa player ni? Yang first adalah Ivan Rakitic, second adalah Arturo Vidal, yang ketiga adalah Rafinha. Okey, kita pergi satu-satu. Ivan Rakitic, semenjak dia masuk daripada tahun 2014 tu, dia tak adalah boleh dikatakan betul-betul first 11, tapi at least bila dia main, pergerakan dekat midfielder tu memang bergerak. Dia lah yang support Neymar dulu, dia lah yang support Sergio Busquets dulu. Okey, next Arturo Vidal. Arturo Vidal memang fizikal yang sangat kuat, macam kita tahu lah. Dia antara player yang selalu mematahkan gerakan pihak lawan, dan dia juga seorang yang agresif. Tapi aku tak tahu kenapa Barcelona still juga nak jual dia, padahal dia baru 2 season, dia still lagi on form. Ketiga ni adalah Rafinha. Dia ni adik kepada Thiago Alcantara yang pindah ke Liverpool tu hari. Dia ni kesian aku tengok, dia langsung tak main dekat Barcelona, sikit-sikit on loan, sikit-sikit on loan, dan sekali balik pergi jual dekat PSG dengan free transfer. Dah pergi bagi on loan dekat tim-tim luar, lepas tu at least dia dah build up dia dengan cantik, at least kau jual lah dengan harga 20 ke 3 juta, tapi ini pergi jual free transfer. Dan ketiga-tiga player ni pun antara player yang boleh memberikan impak lah, tapi aku cakap lagi better lah, at least dia boleh memberikan sikit impak daripada Braithwaite tu yang aku tak nampak langsung. Dan seterusnya yang ketujuh, untuk transfer player yang ketujuh ni lah, yang di mana semua penyokong Barcelona marah. Bukan penyokong Barcelona sajalah, aku rasa penyokong-penyokong tim lain pun dia tak bersetuju dengan transfer player ni, iaitu transfer player dengan si Luis Suarez. Cerita untuk Luis Suarez ni pula, selepas masuknya coach baru Ronald Koeman tu, dia masuk, dia dah cakap lah, dia tak nak guna Luis Suarez ni as a main striker. Dekat situ pun dah poin pertama timbul. Sebab apa? Sebab kita tahu Luis Suarez ni still lagi on form dekat Barcelona, dah berapa piala dia dah sumbangkan dekat Barcelona. Tapi yelah, sebabkan dia coach, kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi bilanya kau tak nak pakai si Luis Suarez tu, at least kau letaklah dekat bench. Tapi Barcelona tak nak, dia bukan tak nak dekat bench, dia nak pergi jual terus. So bila dah nak pergi jual, dah tak ada orang beli, siapa je yang nak beli? Last sekali Atletico Madrid yang nak beli, tim rival sendiri. Dan Luis Suarez pun ada sendiri cakap dia dah berunding dengan kelab pasukan, at least kalau dia duduk bench pun tak apalah, dia tak dapat main first year pun tak apa, at least dia still lagi dengan pasukan, dia still lagi sayangkan pasukan. Dia jual tu tak apalah, tak ada hal. Masalahnya dia pergi jual dengan free, at least kau tak lah 20 ke 30 juta ke. Dulu kau spend 82 juta tau untuk player ni, lepas daripada apa yang dia bagi, piala dia bagi macam-macam lagi lah dekat pasukan. Rasa kesian gila lah dekat Luis Suarez, sebab Barcelona tak sepatutnya layan dia macam ni. Untuk Luis Suarez ni pun aku rasa dia memang simpan dendam lah. Nak tengok macam mana dia balas dendam dekat Barcelona nanti kan. Betul lah pula minggu depan Barcelona lawan Atletico Madrid. Jom lah kita tengok minggu depan 22 hari bulan, jangan lupa. Okey, hari ni aku bukan nak promote barang, tapi aku nak ajak korang, di mana siapa-siapa yang nak membeli sambil menderma. Nampak kan baju yang aku pakai ni kan, agama kita jaga. Seperti mana yang kita tahu, Abang Azmi Yusof, dia bekas pemain Kedah, yang di mana dia menanam hasrat untuk membangunkan pusat pengajian Islam di Kedah, dan juga dia membukalah kepada siapa-siapa nak menghulurkan sumbangan dalam menjayakan hasrat dia ni. Dengan pembelian RM50, kau juga akan mendapat kisah buku ni lah, buku Diari Budak Setinggan daripada Abang Azmi Yusof ni. Dia cerita kisah-kisah dia time dia main bola dulu. Jadi kalau nak buat pembelian ni, aku ada letakkan link WhatsApp dekat bawah. Kalau tak faham ataupun nak lebih terperinci pasal hasrat dia, dia punya Instagram aku ada letak kat bawah. Itu saja daripada aku. Nak kata Bartomeu ni teruk dekat Barcelona, tak ada juga. Dia pun ada transfer signing dia yang meletup dekat Barcelona. InsyaAllah nanti aku akan buat pula untuk next video the best signing sepanjang tempoh pemerintahan Bartomeu ni. Kalau korang nak tengok video-video sembang bola aku yang lain, aku ada tinggalkan link dekat atas ni. Bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.